Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua berada dalam keadaan sehat di samping keluarga yang tersayang. Oke, saya Muhammad Farizul bin Jamil. Hari ini kita nak react beberapa video yang telah diedit dan diolah oleh staf IPG Ketar daripada kumpulan Si Kulale. Apakah cerita yang mereka buat ni yang kita nak tahu? Jom. Oke, sebelum itu tadi saya dah kata video-video yang kita akan react ni kebanyakannya dihasilkan oleh staf IPG Ketar. IPG Ketar tu apa? IPG Ketar tu singkatan untuk apa? Oke, hari ini saya nak bagi tahu. IPG Ketar itu ialah Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, letaknya di Kota Samarahan, Sarawak. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut macam mana IPG Ketar ni, video ni sangat mantap. Orang yang menjadi juru cakapnya sangat hebat. Beliau akan membawa anda dengan lebih lanjut keadaan di IPG Ketar. Saksikan. Sejahtera kepada semua yang menonton video ini. Saya Welvin, seorang staf daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak ini akan membawa anda untuk mengenali dengan lebih dekat lagi tempat-tempat yang terdapat di dalam Institut Pendidikan Guru Tun Abdul Razak ini. Lebih-lebih lagi ia sesuai kepada pelawat yang datang untuk berurusan dengan institut ini, dan juga kepada pelajar-pelajar baru yang datang baru melapor diri, serta juga kepada pensyarah dan juga staf-staf yang baru untuk melapor diri ini. Saya harap video kali ini sesuai untuk tontonan umum semua. Ya penonton sekalian, di belakang saya ini adalah bangunan pentadbiran untuk Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak. Fungsi bangunan ini adalah terdiri daripada unit perkhidmatan, kewangan, dan juga hal-hal urusan rasmi, sama ada untuk pelawat membuat urusan rasmi kepada hal-hal berkaitan dengan kewangan, ataupun untuk staf-staf ataupun pensyarah yang melapor diri. Jadi tempat ini terdapat bilik pengarah, timbalan pengarah, ketua unit perkhidmatan, dan juga unit-unit seperti unit bilik file, unit bilik cetak, dan unit peperiksaan. Biasanya pelajar-pelajar akan berurusan di unit peperiksaan dan juga bilik cetak untuk hal-hal surat menyurat ataupun barang-barang pos. Di belakang saya ini adalah pusat Islam untuk yang beragama Islam menunaikan sholat. So untuk pelajar-pelajar ataupun pensyarah, dia orang tak perlulah kalau bersolat pergi keluar, sebab di sini sudah cukup, sudah ada untuk dia orang. Ini pula adalah pejabat hal ehwal pelajar. Jadi pelajar-pelajar yang ada urusan, dia orang akan berurusan pergi ke blok ini untuk belajar, untuk berurusan. Oke guys, udah tahu tadi IPG Ketar tu macam mana keadaan dia di luar dan di dalam. Tu baru sikit. Kalau nak kenal, saya nasihatkan mana-mana yang nak tahu lebih lanjut tentang IPG Ketar, boleh datang sendiri di Kota Samarahan. COVID-19 masih belum berakhir, telah meragut berjuta-juta nyawa di seluruh dunia, tidak terkecuali Malaysia, negara kita. Penyakit COVID-19 ini bukanlah gurauan. Kita bukan boleh buat lawak. Tak boleh. COVID-19 tak boleh dibawa main. Jangan angkuh apabila ada di kalangan keluarga kita yang terkesan ataupun terkena dengan jangkitan ini, penyakit ini. Gejalanya sangat perih untuk ditanggung. Ada yang kata sesak nafas, panas badan, muntah-muntah, dan bermacam-macam lagi. So, saksikan video ini. Sahabat saya salah seorang di antara yang punya pengalaman dijangkiti COVID-19. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syukri dari Kumpulan 3 Si Kulale.
Pagi ini saya akan berkongsi pengalaman saya sebagai salah seorang pesakit COVID. Pada 10 September yang lepas, tunggal saya melakukan self-test kit, iaitu kit yang kita beli daripada farmasi, dan beliau didapati positif. Kemudian memaklumkan kepada keluarga, dan mak saya terus menyuruh satu keluarga untuk swab. Pada waktu tersebut, test kit saya adalah negatif, tetapi mak dan nenek saya positif. Atas saranan rakan pejabat dan rasa tidak yakin saya terus membuat swab di MBKS pada petang tersebut, iaitu melakukan RT-PCR. Okey. Selepas 3 hari, iaitu pada 12 hari bulan pagi, saya dihubungi oleh pihak MBKS, pegawai yang bertanggungjawab kepada saya, menyatakan bahawa saya adalah positif dan CT value saya adalah berbelas, di mana CT value yang rendah ini, yang berbelas, bermaksud kebolehjangkitan kepada orang adalah sangat tinggi dan saya baru dijangkiti COVID. Okay. Kemudian kes saya diberi kepada CAC Stadium, iaitu pusat COVID Assessment Center, di mana setiap pesakit COVID perlu ke sini untuk membuat penilaian kesihatan pada hari seterusnya. Okey. Semasa di CAC Stadium, saya dinilai kesihatan, iaitu oksigen level, BMI, darah tinggi dan yang berkaitan. Okey. Semasa penilaian tersebut, saya didapati komorbid dan pihak CAC telah menyerahkan nama saya kepada Hospital Umum Sarawak untuk dikuarantinkan. Okey. Keesokan harinya pihak hospital call dan saya dihantar ke pusat kuarantin Dewan Hikmah. Mereka memberi pilihan kepada kita, iaitu sama ada kita mau pergi sendiri ataupun menggunakan ambulans. Okey, begitulah tadi perkongsian daripada rakan kita Syuk, ya. Bagaimana pengalaman yang dikongsikan dan prosedur-prosedur yang perlu diambil telah diterangkan oleh Syukri tadi. Okey, next issue dah. Benda ni dari dulu sampai sekarang masih ada. Kalau kita tengok yang 999 melaporkan jenayah ada di mana-mana. Betulkah? Lebih kurang macam tu. Okey, dadah. Dadah ni boleh menghancurkan sesebuah negara. Target dia apa? Golongan muda yang punya wawasan tinggi, yang punya wawasan dalam memajukan negara. Kalau tidak dibendung, hancur negara tu. Serius. So ada seorang akak ni, dia pakar. Kita tonton video huraian dia. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Kita sedia maklum pakai itu dadah. Semua orang tahu, disebut saja perkataan dadah, semua orang akan tahu. Apakah itu dadah? Dadah ialah sebarang bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia atau haiwan untuk mentiasat, merawat atau mencegah penyakit. Dadah akan mengakibatkan seseorang yang ketagihan, selain daripada kemerosotan kesihatan atau keruntuhan alak pengguna apabila dimakan atau diminum atau dimasukkan ke dalam badan dengan tidak mengikut peraturan. Tahukah anda semua apa sebab-sebab pengambilan dadah? Salah satunya ialah keseronokan. Selain daripada perasaan ingin tahu macam ni rasa dadah itu. Selain daripada pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya memang amat kuat. Selain daripada rawatan perubatan, sebab-sebab orang mengambil dadah. Selain daripada secara tidak sengaja mengambil dadah. Selain daripada juga orang untuk mengatasi tekanan jiwa orang yang mengambil dadah. Jadi dadah memang amat berbahaya. Sebab yang digunakan dadah adalah musuh negara. Sekian.
Begitulah penjelasan daripada Kak Aton kita tadi. Dada merbahaya, musuh negara. Jadi adik-adik jauhi dada. Dada ni boleh membuat kehidupan kita musnah. Jangan ambil dadah, bahaya. Okey, tadi kita pergi cerita pasal apa? LPG gitar, kita cerita pasal COVID-19, kita cerita pasal dada. Hari ini kita pergi jauh sikit. Kita pergi Tokyo, Jepun. Cerita pasal Olimpik baru-baru ni. Ni. Akak ni ada dia punya maklumat. Kita saksikan. Salam sejahtera semua, saya Puah dari Kumpulan 3, bertugas di unit perolehan dan pengurusan aset IPG kampus Tun Abdul Razak. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang satu inovasi semasa tamasya Olimpik yang lepas. Olimpik Tokyo sepatutnya diadakan pada tahun lepas, tetapi disebabkan pandemik COVID-19, tamasya ini terpaksa ditunda ke tahun ini. Walaupun berdepan kepayahan disebabkan pandemik, tetap tidak mematahkan semangat kesukanan para atlet dengan memecahkan rekod dunia dan rekod peribadi masing-masing. Inovasi hebat yang diperkatakan semasa Olimpik Tokyo yang lepas ialah katil atlet diperbuat daripada kertas cardboard. Walaupun diperbuat daripada kertas cardboard, katil ini dapat menampung berat sehingga 200 kg. Mesti kita tertanya, kenapa penganjur menggunakan kertas cardboard? Sebabnya ialah kertas cardboard dapat dikitar semula selepas tamatnya tamasya Olimpik Tokyo dan menjadi hasrat penganjur juga untuk menjadikan Olimpik Tokyo mesra alam. Hebat kan Tokyo? Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Olimpik baik, inovasi, katil kertas. Tadi tu saya nak bagi tahu itu Puan Puah, bukan Lucy Liu yang pelakon Hollywood tu, bukan. Okey. Siapa di sini yang suka hiking? Alah, yang panjat-panjat gunung tu, yang bukit, yang suka pergi tinggi-tinggi tu. Kalau tak kuat stamina, janganlah nak hiking. Tak boleh. Nak hiking ni kelengkapan kena mantap. Kasut, pakaian apa sesuai, nak guna kayu apa. Abang ni semenjak dilanda GOUT ni tak dapat lah. Tunggu ni lah sebab yalah, bila ada ketam, udang, bilis tu nak makan, dapat dah. Apa pun saksikan video ni. Saya Nurhalizani binti Razani. Saya bertugas sebagai pustakawan di unit pusat sumber IPG kita. Pada kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya sebagai penggemar aktiviti riadah mendaki atau lebih dikenali sebagai hiking. Ya, pada mulanya saya melakukan aktiviti hiking ini hanya untuk suka-suka dan mengikut trend. Bila lama-kelamaan saya menjadi seronok dan sehingga saya mencabar diri saya untuk melakukan aktiviti hiking ini ke beberapa tempat yang popular yang menyediakan trail yang selamat untuk pendaki, antaranya Gunung Satubong, Gunung Gading, Gunung Serapi, Gunung Singai, Gunung Jagoy, Tujuh Jangkar dan beberapa tempat yang menarik lagi yang boleh anda pergi hiking. Okey, sekarang saya ingin kongsikan beberapa tips untuk panduan kepada yang hendak dan berminat untuk pergi hiking. Untuk tips yang pertama, cuaca. Sila tengok ramalan cuaca terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan. Jika semalam hujan lebat dan plan nak hiking hari ini seawal pagi, perlu diingatkan trail besar kemungkinan lecak, licin, berlumpur dan sangat berbahaya kepada para pendaki. Yang keduanya, kasut. Gunakan kasut hiking yang sesuai untuk kaki anda dan selesa. Selalunya ini diabaikan oleh para pendaki sehingga tiada bajet. Tahukah anda semua bahawa kaki adalah anggota badan yang sangat penting untuk meneruskan pendakian. Yang ketiga, pakaian. Sekiranya mendaki di tempat beraltitude tinggi, pakaian jeans cotton tidak sesuai kerana tidak menyerap peluh. Seeloknya gunakan pakaian sukan jenis dry fit kerana sangat bagus dan menyerap peluh dan membolehkan pendakian anda bertambah lebih selesa. Yang keempat, stamina. Sebelum memulakan pendakian adalah dinasihatkan untuk melakukan senaman ringan sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit untuk mengelakkan otot anda kejang. Yang kelima, makanan dan minuman. Adalah digalakkan untuk mengambil makanan ringan seperti bijirin sebelum memulakan pendakian dan elakkan mengambil makanan yang berat. Sediakan
Makanan ringan seperti coklat atau energy bar untuk dijadikan jajan sepanjang perjalanan. Saya juga mencadangkan agar membawa 100 plus. Air 100 plus sangat bagus untuk menggantikan garam yang telah keluar ketika kita berpeluh dan boleh mengelakkan kita terhidrat. Yang keenam adalah masak. Perlu diingat, kita mendaki bukan untuk mencatat rekod dunia, tapi untuk merasai pengalaman melalui satu tempat baharu. Ketujuh pula sesi bergambar. Sesi bergambar adalah saat yang dinanti oleh para pendaki, khususnya yang berjaya sampai ke puncak. Bila dah excited, jangan abaikan aspek keselamatan hanya kerana nak mencipta shot yang paling grand. Untuk yang ke-8 pula adalah percakapan dan adab. Bila memulakan perjalanan, bacalah bismillah dan berdoalah supaya perjalanan dimudahkan. Jangan riak dan takut di dalam hutan. Jika terhidur sesuatu, mulut jangan celupa. Tunggu selesai pendakian, barulah boleh bercerita tentang yang pelik-pelik berlaku sepanjang pendakian. Kesmen pula adalah semangat setia kawan. Selalunya ramai yang pergi dalam satu kumpulan. Adalah penting setiap ahli mengambil berat keadaan kawan-kawan yang lain sepanjang perjalanan pergi dan balik dari pendakian dan bukannya hanya mementingkan diri sendiri. Untuk tips yang terakhir adalah mental. Mental adalah aspek yang paling penting. Adalah digalakkan untuk para pendaki untuk sentiasa berfikiran positif sepanjang perjalanan. Anda yakin boleh lakukan dan sampai ke puncak. Diharap tips yang saya telah kongsikan tadi dapat dijadikan panduan walaupun tidak seberapa. Dan sebelum saya mengundur diri, mari kita sama-sama saksikan perkongsian pengalaman saya sampai ke puncak. Menarik bukan perkongsian Izani tadi? Menarik kan? Hiking, itu baru hiking. Tapi saya lebih tertarik dengan mainan di belakang itu. Okey, dalam keadaan yang mencabar ketika ni, di mana kelas, meeting, kursus semua secara online. Kalau data internet tiap bulan tu jangan kira melambung tinggi. Sekarang semua nak online. Tapi kan ada juga di antara kita ni yang kurang bernasib baik. So macam mana nak mengatasi masalah mereka ni? Di mana tempat bagi mereka untuk mendapatkan kemudahan internet ni? Bukan saja internet, kalau tidak komputer lagi, macam mana mungkin Kak Sinia boleh selesaikan isu ini? Macam Kak Sinia, boleh? Okey, teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Saya Sania Yunus dari kumpulan 3. Sik Kulalik, nama kumpulan kami orang. Pada hari ini, saya akan berkongsi tentang pusat internet komuniti yang diwujudkan di luar bandar. Kira macam cyber cafe lah. Pusat internet komuniti diwujudkan bagi menyediakan kemudahan kepada penduduk kampung, terutamanya kepada anak-anak muda bagi menggunakan perkhidmatan komputer. Ianya juga bagi memberi peluang kepada golongan kurang berada supaya dapat merasa kemudahan internet yang mana dahulunya hanya terdapat di bandar-bandar sahaja. Penduduk kampung setempat dan kampung berdekatan amatlah dialu-alukan untuk hadir menggunakan kemudahan komputer di sini. Antara objektif penubuhan pusat ini adalah memberi pendedahan awal cara menggunakan internet. Peluang ini diberikan kepada semua peringkat umur di kampung agar tidak ketinggalan dan dalam dunia ICT hari ini. Perkhidmatan lain yang disediakan adalah khidmat mencetak, scanning, binding, laminate dan boleh juga memohon pertolongan menaip surat lah. Khidmat ini pastinya berbayar. Untuk latihan atau kelas pengenalan komputer akan dibimbing secara percuma oleh petugas yang mahir di pusat internet tersebut. Saya juga mengambil peluang
dengan menghantar anak saya untuk belajar di kelas tersebut. Sekian saja, serba sedikit perkongsian mengenai pusat internet komuniti ini. So jangan risau adik-adik yang berada di luar bandar tu. Pergi je pusat internet community untuk buat kerja sekolah. Minta tolong pakcik-pakcik dan pakcik, saya tidak komputer di rumah, saya tidak telefon, boleh guna komputer sini untuk buat kerja sekolah. Jangan malu dek, silakan. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di dalam peti. Dalam ke atas, di atas peti. Ulang. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh ku bayar, hutang budi di bawah mati. Itu je lah abang pandai pantun. Okey, tapi Pia ada satu nak kongsi. Apa pantun apa ada yang nak kongsi tu? Pantun budi pekerti ke apakah? Tapi apa-apa pun tengoklah Pia dia nak kongsi pantun tu. Salam sejahtera semua. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa rangkap pantun hormat menghormati. Bunga hiasan penyeri meja, perabot jati dari Melaka. Jadilah insan berpekerti mulia, baik hati berbudi bahasa. Apalah tanda batang keladi? Batang keladi di tanah isinya. Apalah tanda orang berbudi rendah hatinya. Air telaga sejuk sekali, anak dara mandi di kali. Orang tua kita hormati, orang muda kita sayangi. Tidak tempua bersarang tinggi, begitulah jua sarang kedidi. Orang tua dijunjung tinggi, orang muda kita sanjungi. Akhir kata dari saya, hormat menghormati amat penting untuk memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai. Tidak mustahil jika hilang rasa hormat dalam diri masyarakat akan menjadi huru-hara. Ini menunjukkan betapa pentingnya amalan hormat menghormati dalam kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Bye. Macam mana? Sorry ya, pantun hormat menghormati. Itu lah. So nanti Lela ambil pantun tu untuk digunakan kita dalam pantun hormat menghormati dalam situasi-situasi tertentu. Boleh kita pakai. Okey, siapa di sini yang minat bidang pertukangan kayu? Lebih-lebih lagi dalam keadaan PKP. Kalau kita search dekat Facebook ke ataupun dekat website ke, ramai orang yang berkongsi apa yang dorang buat time-time PKP hari itu. Ada yang buat rak almari lah daripada kayu, ada yang buat rak kasut, ada yang buat pagar rumah daripada kayu. Sebenarnya menarik ya kalau kita belajar, lebih-lebih lagi yang tahu kayu apa yang sesuai untuk menghasilkan suatu produk berasaskan kayu. So ya, kita layan video Mukhtar nih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan sekalian. Hari ini saya ingin menerangkan kepentingan kita semula kepada kita lah, kepentingan bahan terbuang pada kita. Okey, sebagai contohnya kayu pelet. Kayu pelet ni banyak kegunaannya. Boleh buat kursi, almari. Dan sebagai contoh, saya telah membuat satu perabot untuk menyimpan microwave oven dan tupperware. Dengan hasilnya suatu bahan terbuang secara tidak langsung boleh menjimatkan kos. Dan di sini saya ingin jelaskan bahawa bahan terbuang kita boleh menghasilkan sesuatu yang menarik dan berguna kepada kita. Okey, sekian, terima kasih. Menarik bukan perkongsian Cik Mukhtar tadi dalam ilmu pertukangan kayu. Okey, terdapat beberapa perkataan bahasa Melayu yang semakin dilupakan. Orang dulu-dulu tahulah, orang zaman sekarang tak tahu. Jadi, Lan ada maklumat tersebut. Saksikan video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membawa 12 perkataan Melayu yang semakin dilupakan, iaitu yang pertama, sekolah gambar, maksudnya ialah muzium. Yang kedua, kebun binatang, iaitu maksudnya ialah zoo. Satwa. Yang ketiga, maksudnya ialah haiwan. Nombor 4, buana, maksudnya ialah dunia. Nombor 5, ilmu alam,
maksudnya ialah geografi. Nombor 6, ilmu hisab. Maksudnya ialah matematik. Nombor 7, tawarikh. Maksudnya sejarah. Nombor 8, gapura. Maksudnya ialah pintu gerbang. Nombor 9, samudera. Maksudnya lautan. Nombor 10, biang lala. Maksudnya pelangi. Nombor 11, batu bersurat adalah batu keramat tinggalan sejarah. Nombor 12, yang ini bahaya sikit, batu nisan. Maksudnya renung-renungkanlah dan selamat beramal. Sekian, terima kasih. Setakat itu saja perkongsian video kita pada hari ini. Insya Allah gak ada kesempatan kita kongsi lagi akan datang punya video apa lagi. So di sini saya ingin mengundur diri. Yang baik itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan itu datang daripada saya. Oleh itu, salam jumpa lagi. Saya Muhammad Farizul bin Jamil. Bye bye.